A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak pelajar semua? Ustaz harap kita semua dalam keadaan baik, sihat sejahtera. Kita masih lagi di dalam Perintah Kawalan Pergerakan kali ketiga. Dan Ustaz harap kita semua stay at home, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan pergi mana-mana jika tiada keperluan, dan jagalah kesihatan, itu paling penting. Mudah-mudahan wabak COVID-19 ini akan cepat beransur reda, maksudnya hilang terus. Ini adalah salah satu dugaan Allah pada kita, tapi kita sebagai manusia tidak boleh mengeluh ataupun dan sebagainya. Kita harus bertawakal, berusaha memerangi COVID-19. Okey, tanpa buang masa, kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini dalam bidang sirah tamadun Islam, sejarah Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sebelum ini kita telah lihat kepada perjanjian Hudaibiyah, kita telah membincangkan secara detail Hudaibiyah. Seterusnya pembukaan kota Mekah, di mana pada tahun kedua selepas perjanjian Hudaibiyah, kota Mekah dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya menjadikan pusat pentadbiran kedua negeri Islam selepas kerajaan Islam Madinah. Seterusnya pada hari ini Ustaz akan membincangkan tokoh sahabat, tokoh-tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau Ustaz sebutkan, pasti ada di antara kita pernah dengar, pernah kenal, ataupun sedikit sebanyak pun kamu mengetahui, oh, sahabat ini aku pernah dengar nama dia. Tapi secara detail, asalnya mana, apakah sumbangan dia, kita akan bincangkan dalam bab ini, iaitu tokoh-tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara tokoh pertama yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Ustaz pasti yakin ramai di antara kita pernah dengar daripada sekolah rendah, daripada sekolah kafa ke pafa ke, kamu akan belajar tentang ini, ataupun kamu pernah dengar tentang sahabat Rasulullah SAW nama Khalid bin Al-Walid. Okey, kita lihat. Namanya adalah Khalid bin Al-Walid, dan kunyah ataupun dikenali sebagai Abu Sulaiman. Seterusnya, nama ibunya Lubabah As-Sughra binti Al-Harith bin Harb. Dan seterusnya, beliau keturunan daripada Bani Makhzum, iaitu daripada Mekah. Seterusnya, wafat di Hims, Syria pada tahun ke-21 Hijrah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika berusia 60 tahun. Jadi kamu lihat bagaimana beliau dilahirkan di Mekah dan penghujung akhir hayat beliau disemadikan di Syria. Sebab apa disemadikan Syria? Kebanyakan pada para sahabat ini, Rasulullah SAW mengutuskan mereka untuk pergi berdakwah di negara-negara yang lain. Contohnya, salah satu sahabat yang pergi mengembara jauh untuk berdakwah, iaitu Ayub Al-Ansari, daripada tanah Arab Mekah terus pergi ke tanah Ansar, tanah Madinah, terus pergi ke Turki, dan disemadikan di sana, sebagai contohlah. Okey, seterusnya, apakah sumbangan Khalid bin Al-Walid ni? Kita lihat. Antara sumbangan terhadap Islam, dunia Islam ataupun ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti kepahlawanannya, iaitu Khalid Al-Walid ni banyak digelarkan sebagai orang yang kuat, orang yang biasa akan berada di hadapan barisan di dalam setiap peperangan, sebab dia banyak menyertai peperangan, dan dia juga digelar sebagai Saifullah. Bukan masa saja sebagai Saifullah. Apa itu Saifullah? Saifullah ni bermaksud pedang Allah. Maksudnya apa-apa saja peperangan, idea, strategi, corak gaya tempuh, semua adalah sedikit sebanyak datangnya daripada Khalid Al-Walid. Beliau adalah seorang yang digerungi oleh pihak lawan disebabkan kekuatan dia dan kepandaiannya dalam peperangan. Nombor 3, dilantik sebagai panglima oleh Abu Bakar. Ini jelaslah sebelum ini pun dalam perjanjian Hudaibiyah ataupun pembukaan kota Mekah sekalipun,
Khalid Al-Walid ni dilantik oleh Rasulullah jadikan sebagai panglima dalam setiap bahagian. Itu menunjukkan kepercayaan yang diberikan oleh Khalid Al-Walid, dia mampu memimpin tentera. Okey. Seterusnya, poin nombor 1, banyak menyertai peperangan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya peperangan Mu'tah, Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, dan peperangan Hunain. Nombor 2, dalam peperangan Mu'tah, apabila semua panglima syahid, beliau mengambil inisiatif untuk memimpin tentera Islam dan strategi peperangannya telah membantu tentera Islam mencapai kemenangan dan beliau digelar Saifullah, yakni pedang Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini, kamu jelas dalam setiap peperangan, bila kita, contohlah tinggal kita sahaja yang memimpin nak melawan dengan tentera musyrikin yang lain, pastinya ada perasaan, wujud perasaan kita, mungkin aku akan angkat bendera putih, menyerahkanlah. Tapi tidak bagi Khalid Al-Walid. Pakai, walaupun dia tinggal satu saja panglima di medan perang, tapi bagaimana dia menyusun strategi dalam masa yang singkat, boleh mengalahkan pihak lawan yang mungkin pada itu kekuatan pihak lawan lebih banyak daripada kekuatan pihak muslimin. Tapi dengan semangat jihad, dengan disiplin yang tinggi, Khalid Al-Walid mampu menumpaskan musuh. Okay, seterusnya nombor 3, Abu Bakar radhiyallahu anhu melantik Khalid Al-Walid sebagai panglima untuk menentang nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Khazzab dalam perang Yamamah. Seterusnya menentang tentera Parsi seperti dalam perang Zat As-Salasil dan tentera Rom seperti dalam perang Yarmouk. Okey. Dekat sini kita lihat Khalid Al-Walid banyak menyertai misi-misi dakwah dalam peperangan. Okey. Contohnya Nabi palsu ni, selepas Nabi Muhammad SAW wafat, banyak berlaku munculnya nabi-nabi palsu mengakui dirinya seorang nabi, membawa risalah dan sebagainya. Tapi kita ketahui selepas Nabi Muhammad tidak akan ada lagi nabi-nabi yang lain yang akan diutuskan. Nabi Muhammad merupakan utusan yang terakhir. Jadi Abu Bakar melantik Khalid Al-Walid sebab Khalid Al-Walid ni kita tahu kan dia seorang yang berani, gagah dan sebagainya, mencari orang yang mengaku dia palsu untuk diberikan hukuman. Okey. Seterusnya kita akan lihat tokoh sahabat yang nombor 2, iaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni merupakan salah satu tokoh yang Ustaz sangat kagum. Jika kamu berkelapangan, kamu boleh search di Google untuk lebih detail, ataupun di video di YouTube tentang Bilal bin Rabah ni. Kisah yang menyenyak hati, bagaimana daripada seorang hamba menjadi muazzin dan seterusnya berdakwah dan sebagainya. Tapi Ustaz akan cerita sedikit tentang Bilal bin Rabah pada hari ini. Okey, Bilal bin Rabah, nama ibunya adalah Hamamah, asalnya Habsyah dan dikenali sebagai kunyah Abu Abdullah. Okey. Asal Bilal bin Rabah merupakan orang Habsyah, bukan daripada orang tanah Madinah atau Mekah, tapi daripada Habsyah. Seterusnya, wafat Bilal bin Rabah pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Tempat wafatnya di Damsyik pada tahun 20 Hijrah ketika umur 63 tahun. Bilal bin Rabah meninggal pada usia 63 tahun. Apakah sumbangan Bilal bin Rabah ni? Okey. Yang pertama, Bilal bin Rabah ni, dia bukan macam kita lahir dalam keadaan mudah, senang dan sebagainya. Bilal bin Rabah pada asalnya dia adalah seorang hamba. Apabila seorang hamba, kita boleh bayangkan kita terpaksa menurut perintah aku terhadap tuannya, bukan Tuhan, tuan, tuannya. Tetapi Bilal bin Rabah lain, walaupun dia memiliki tuan disebabkan dia seorang hamba, tapi dia tidak pernah membelakangkan Tuhannya. Okey, kat sini jelas dari segi bukti keimanan, Bilal bin Rabah merupakan antara 7 orang yang terawal menzahirkan keislaman, yang mengangkat syahadah di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga cerita-cerita lain seperti bukti keimanan, iaitu tuannya bernama Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ini menyeksa Bilal bin Rabah disebabkan Bilal bin Rabah ni mengucapkan syahadah. Umayyah ni cuba menyeksanya di atas padang pasir. Diberikan matahari, semua terbaring atas padang pasir, dihadapkan matahari, suruh kufur kepada Allah SWT. Tapi apa kata Bilal?
ketika diseksa oleh Umayyah, Bilal hanya menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Maksudnya Allah yang satu, Allah yang satu. Dia tetap berpegang kepada syahadahnya. Sehingga kan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada ketika itu membeli Bilal bin Rabah daripada Umayyah bin Khalaf dan dibebaskan. Maka pada waktu inilah barulah Bilal bin Rabah menjadi rakyat biasa, bukan hamba abdi kepada orang lain. Dan seterusnya meningkatkan keimanan keislamannya lagi. Seterusnya, antara bukti keimanan Bilal bin Rabah, bila Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, pembukaan kota Mekah, Bilal bin Rabah antara orang yang pertama yang dilantik menjadi muazzin dalam Islam, ya. Bilal bin Rabah ni terkenal, Bilal bin Rabah ni disebabkan salah satunya adalah azan, ya. Bilal bin Rabah ni ada teknik gaya azan yang sangat istimewa, okay? Bahkan ada dikatakan, setengah riwayat mengatakan azan Bilal bin Rabah ini, dia punya berdengung, dia punya suara azan tu, walaupun azan di Mekah, tapi boleh kedengaran sampai ke bandar-bandar negeri yang lain. Tak tahulah, wallahualam, ini mungkin kuasa Allah nak tunjukkan ataupun keikhlasan Bilal bin Rabah. Azan Bilal bin Rabah memang sangat-sangat diminati, sangat-sangat menarik orang yang mendengarnya. Okay? Seterusnya, antara bukti keimanan sama seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, banyak menyertai peperangan seperti Badar dan Uhud. Dan seterusnya, okay, tokoh sahabat yang nombor 3 adalah Muaz bin Jabal. Okay, siapakah Muaz bin Jabal? Mari kita tengok. Namanya adalah Muaz bin Jabal, dikenali juga sebagai Abu Abdurrahman, dan nama ibunya adalah Hindun bin Sal, keturunan Bani Salmah dari golongan Ansar, dan kewafatannya tempat di Syam tahun 8 Hijrah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab pada usia 33 tahun. Muaz bin Jabal ni antara sahabat Nabi yang meninggal pada waktu muda, ya. Seterusnya, siapakah Muaz bin Jabal ni? Okey, Muaz bin Jabal ni dikenali dalam sejarah Islam, iaitu antara sahabat Nabi yang paling alim dalam ilmu halal haram, tentang apa makanan, benda-benda pemakaian dan sebagainya. Ilmu halal haram, Muaz bin Jabal salah seorang sahabat Nabi yang menguasai ilmu ini. Seterusnya dilantik oleh Rasulullah sebagai pakar rujukan Al-Quran dan fiqh di Mekah dan Yaman. Seterusnya salah seorang sahabat yang mengumpul Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah mengumpulkan bila dapat wahyu, ditulis atas kertas-kertas kering, kulit-kulit haiwan dan sebagainya. Dan antara salah satu para sahabat Muaz bin Jabal lah yang mengumpulkan, menjaga elok-elok risalah itu. Seterusnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu melantik sebagai penasihat dalam urusan hukum hakam agama, dan Abu Bakar dan Umar mengiktiraf keilmuan Muaz radhiyallahu dalam bidang fiqh. Maka lihat pada zaman Rasulullah, selepas zaman Rasulullah Khulafa' Ar-Rasyidin, mereka memberi kepercayaan pada Muaz bin Jabal dalam berkaitan isu-isu hukum hakam dan terutamanya bidang fiqh. Mereka memberi kepercayaan kepada Muaz bin Jabal. Sebab apa? Muaz bin Jabal ni antara sahabat yang menguasai ilmu-ilmu ini. Okey, seterusnya sahabat Nabi yang keempat yang kita akan lihat pada hari ini adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Okey, siapakah Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dikenali juga sebagai Abu Muhammad. Nama ibunya Ashifa binti Auf bin Abdul bin Al-Haris. Keturunannya daripada Bani Zuhra bin Khilab, daripada golongan Muhajirin, maknanya dia berasal daripada Mekah. Ya, seterusnya tempat wafat adalah di Madinah pada tahun 32 Hijrah pada zaman Khalifah Uthman radhiyallahu pada usia 72 tahun. Tempatnya di perkuburan Baqi', iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Okey, seterusnya Ustaz cerita sikit pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ada perbezaan sedikit berbanding sahabat-sahabat Nabi yang lain. Antara perbezaannya ketara adalah dari sudut ekonomi. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai seorang dermawan ataupun orang kaya pada zaman itu. Sangat-sangat kaya, mempunyai ratusan unta dan sebagainya. Tetapi bila dia memeluk Islam, hampir seluruh hartanya, mungkin seluruh hartanya diwakafkan ke jalan Allah. Maksudnya diberikan segala harta bendanya di jalan Allah.
membiayai dalam peperangan, memberi makan dan minum dan sebagainya. Itu Abdul Rahman bin Auf. Dia asalnya memang orang yang sangat kaya. Seterusnya, nombor satu, apakah ketokohan ataupun sumbangannya terhadap Islam? Nombor satu, berusaha dengan kemahiran dan modul yang ada tanpa mengambil kesempatan daripada ihsan orang lain, seperti tawaran sejumlah wang yang banyak oleh Sa'ad bin Ar-Rabi'. Maksudnya Sa'ad bin Ar-Rabi' ni dia ada cerita. Ceritanya adalah dia memberi satu imbuhan, tapi dalam masa sama dia mengambil kesempatan kepada orang-orang yang diberikan imbuhan itu. Tapi Abdul Rahman bin Auf bukan begitu. Abdul Rahman Auf bila dia memberikan sesuatu, dia tidak mengharapkan apa-apa. Memang dia ikhlas untuk memberikan pertolongan. Seterusnya, Abdul Rahman bin Auf ni mempunyai perniagaannya sendiri dan keuntungan yang diperolehi dikongsi dengan orang lain. Maksudnya, bila dia berniaga dapat nilai contohlah mungkin RM100, dia tak simpan keuntungan RM100 untuk dirinya sendiri, tapi dia berkongsikan dengan orang lain. Sebab dia yakin dalam pendapatan yang didapat dalam nilai RM100 itu ada hak-hak orang yang lain yang boleh disalurkan. Nombor 3, hartawan yang bersikap zuhud dan tawaduk. Ya, nampak ini adalah sikap yang baik. Walaupun dia kaya raya, tapi dia sentiasa zuhud, merendah diri, tawaduk, kekal dengan fokusnya adalah agama Islam. Dia tidak menggunakan harta duniawi, mengumpul rumah seperti malika, tidak. Tapi cukup dia zuhud dan bertawaduk, dan itu adalah bukti ketokohan Abdul Rahman bin Auf. Okay? Dan ini paling penting, poin yang memang sangat sinonim dengan Abdul Rahman bin Auf adalah dermawan. Okay? Kita lihat betapa kayanya Abdul Rahman bin Auf. Poin nombor 1, menjual tanahnya dengan harga 40,000 dinar dan hasil jualan diagihkan kepada orang miskin daripada kalangan Bani Zuhra, golongan muhajirin dan ummahatul mu'minin. Maksudnya hartanya dijual, tanahnya sanggup jual hartanya untuk bukan diberikan pada anak cucu, tapi diberikan kepada orang-orang miskin, golongan muhajirin dan seterusnya, golongan-golongan yang memerlukan. Okay? Seterusnya, terus contoh sifat dermawan nombor 2, mewasiatkan wang sebanyak 400 dinar kepada 100 orang tentera Badar yang masih hidup. Okay? Seterusnya, pernah membebaskan 30 hamba dalam sehari. Masya Allah, hebat Abdul Rahman bin Auf membebaskan hamba daripada perhambaan. Okay? Seterusnya, 1/3 penduduk Madinah diberi pinjaman dan 1/3 yang lain dilunaskan hutang olehnya. Masya Allah, hebat Abdul Rahman bin Auf dalam memberikan pinjaman kepada orang lain, bahkan membayar hutang orang lain. Orang lain tu bukan saudara mara, bukan ahli keluarga, tapi mungkin para sahabat, orang yang sama-sama menjiwai keislaman, ya. Sebab Islam itu adalah bersaudara, kan. Kita sesama rakan-rakan yang lain seagama Islam adalah bersaudara. Okay? Itu adalah tokoh-tokoh sahabat Nabi yang Ustaz boleh sampaikan pada hari ini. Yang pertama iaitu kita membincangkan tokoh Khalid Al-Walid, ya. Seterusnya kita membincangkan tentang Bilal bin Rabah. Dan seterusnya kita ada Abdul Rahman bin Auf. Dan satu lagi Ustaz ingat Muaz bin Jabal. Itu adalah 4 tokoh yang kita akan bincangkan pada hari ini, yang telah dibincangkan. Wallahu a'lam bisawab. Ustaz harap kita ambil iktibar daripada tokoh-tokoh sahabat Nabi SAW. Moga-moga ada bahagian-bahagian peribadi yang kita boleh kita ikuti, dan insyaAllah moga-moga ia bermanfaat kepada kita. Okey, di bawah video ini Ustaz selitkan latihan untuk bab sirah tokoh-tokoh sahabat Nabi. Jadinya jika kamu jawab, insyaAllah dia membantu mengukuhkan pemahaman kita terhadap bidang ini. Wallahu a'lam bishawab. Bertemu di hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.